Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, terlihat daripada jauh kedatangan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Rasulullah melihat kepada Mus'ab, sekali lagi menitis air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menitiskan air mata kerana mengenangkan siapakah Mus'ab sebelum dia masuk Islam, sebelum dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah. Siapakah Mus'ab? Mus'ab adalah seorang anak orang kaya. Jika dia berjalan, minyak wanginya itu mampu dihidu walaupun dia sudah berlalu daripada tempat itu. Tapi kini Rasulullah terlihat Mus'ab, tidak ada sesuatu pun yang berada di tubuhnya kecuali sehelai kain, sehelai selendang yang ditampuk dengan kulit. Rasulullah pun menoleh kepada para sahabat yang ada dan bersabda, akan datang suatu masa di mana pada waktu pagi kamu akan mengenakan satu pakaian, dan pada waktu petang kamu akan menukar pakaian yang baru. Apabila diangkat satu hidangan makanan, akan diletakkan satu hidangan makanan yang baru. Dan kamu akan menghiasi rumah-rumah kamu seperti kamu menghiasi kelambu Ka'bah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah pasti pada waktu itu keadaan kami lebih baik, kerana kami tidak mampu, tidak perlu lagi bertungkus lumus mencari rezeki. Kami hanya mampu dan dapat menumpukan perhatian kami kepada ibadah, ya Rasulullah. Apa jawab baginda Rasul? Rasulullah berkata, tidak. Sesungguhnya keadaan kamu yang sekarang ini jauh lebih baik daripada keadaan kamu yang itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya kamu akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang telah menimpa umat-umat terdahulu, yaitu terlalu banyak berseronok, kehidupan yang terlalu mewah, berkejar-kejaran, berlumba-lumba untuk menghimpun harta dunia, saling hasut menghasut untuk menzalimi satu sama lain, saling tipu menipu. Wallahi, aku tidak bimbang kamu jatuh fakir, aku tidak bimbang kamu jatuh miskin, tetapi aku lebih bimbang apabila Allah Subhanahu wa taala menghamparkan dunia di hadapan matamu, maka kamu akan berlumba-lumba dan berebut-rebut mengejar dunia, dan akhirnya dunia akan membinasakan kamu, samalah seperti orang-orang terdahulu dibinasakan oleh dunia. Bukankah kita sedang hidup di dalam waktu yang Rasulullah SAW katakan itu? Rasulullah juga mengingatkan kita, apabila cinta dunia berleluasa, riba dan zina akan berleluasa dalam sebuah masyarakat. Bagaimana tidak? Apabila ketua-ketua keluarga, ibu-ibu dan ayah-ayah terlalu sibuk menakutkan atau bimbang akan hal-hal yang belum berlaku dan sedihkan perkara yang sudah berlaku, sehingga terlupa waktu yang sekarang ini, anak-anak di depan mata. Kita terlalu sibuk mencari rezeki, kita terlalu sibuk mengambil hutang, dan atas sebab itu kita terpaksa bekerja dengan lebih keras lagi untuk membayar hutang-hutang yang dicengkam dengan riba. Akhirnya apa yang berlaku? Keluarga kita terbengkalai. Dan apabila keluarga terbengkalai, anak-anak terbiar, sudah pasti zina akan berleluasa di dalam sebuah masyarakat. Adakah kita mampu menafikan bahawa perkara ini sedang berlaku di dalam masyarakat kita? Wallahi tidak. Apa yang ingin kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda ingin hadiahkan amalan anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin hadiahkan amalan saya yang begitu sedikit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada artinya amalan kita
marilah sama-sama pada hari ini kita berjanji, kita menghadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titisan air mata perubahan. Air mata yang berazam bahawa kita akan melakukan perubahan dalam masyarakat kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yang mana sangat berat baginya penderitaan kamu, dan dia sangat menginginkan kebaikan untuk kamu. Dan dia juga sangat-sangat pengasih dan sangat-sangat lembut bagi orang-orang yang beriman. Jangan sangka keprihatinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepedulian baginda Rasulullah SAW itu hanya setakat di dunia ini. Sesungguhnya kasih baginda Rasulullah SAW itu merentas arti kemanusiaan dan merentas jurang waktu maupun jarak. Kasih sayang baginda Rasulullah akan Rasulullah bawa hingga ke akhirat. Seperti yang telah diceritakan tadi oleh Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Saya ingin menyambung hadis itu. Ketika di mahsyar nanti, ketika umat manusia berada ke dalam gelisah, panas, penat, kita akan mencari para nabi-nabi Allah, minta supaya Allah percepatkan proses hisab. Sampai kepada Nabi Adam menolak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak dan berkata, pergilah kamu kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak, hinggalah kepada Nabi Isa. Kekecewaan demi kekecewaan yang dihadapi oleh umat manusia di padang mahsyar nanti. Siapa lagi yang ingin kita harapkan? Akhirnya Nabi Isa memberikan kita harapan, sinar harapan. Pergilah kamu kepada Muhammad. Pergilah kamu kepada Muhammad. Kita pun bersama-sama berjalan, bahkan berlari mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah umatnya. Apabila berada dalam keadaan yang susah, baru berlari mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila di akhirat nanti, barulah kita bergegas mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kelapangan, kita ada kemudahan pada hari ini, tapi kita tidak pernah mencari, berlari kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti, sesampainya kepada baginda Rasul, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha. Sesungguhnya ya, syafaat ini memang untukku. Memang untukku. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke arasy Allah Subhanahu wa taala dan bersujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji-pujian dan sanjungan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mana-mana manusia sebelum ini. Tersungkur baginda sujud. Allah berkata kepada dia, ya Rasulullah, ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah akan aku tunaikan. Berilah syafaat, aku akan tunaikan permintaan syafaatmu. Rasulullah pun bangkit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisun sahih. Rasulullah bangkit. Perkataan pertama yang Rasulullah sebut, bukan nama istrinya, bukan nama anaknya, bukan nama keluarganya. Ya Allah, ummati ya Allah.
Ummati ya Allah. Ummati ya Allah.